Okey, ini soalan yang di-8. Berapakah sewa? Yang ini soalan yang kalau tuan-puan menyewa. Tapi tadi untuk soalan ni kita letakkan dia sebagai tuan rumah. Okey, soalan di-9. Berapakah anggaran jumlah pendapatan kasar? Jumlah pendapatan kasar ni termasuk semualah kalau suami isteri bekerja total. Anggaran semua secara kasar. Okey, soalan di-10. Adakah ada pertanyaan? Sini taklah, kecuali kalau kita memang ada kebun di kampung dan kebun tu mengeluarkan hasil yang memberi income kepada kita. Kalau secara kecil-kecilan tu tak dikira lah. Okey, soalan yang seterusnya di 11. Ini berkaitan keselamatan lah. Macam saya selamat je kat sini. Kalau B ada berlaku jenayah ke, saya tak ada kot. Okey, ini part yang agak penting lah. Ini soalan yang perseorangan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, okey, dia ada soalan E1 sampai belakang ni lah. Dan dia ada pecahan kepada 5 kolom. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang pertama 001 adalah ketua isi rumah. Yang ini 001 ni daripada yang muka surat tadi. Okey. 002 adalah Aminah binti Ahmad. 003 Ishaq bin Ali. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kena isikan semua detail ni. Ini Ali bin Abu, ini Aminah binti Ahmad, ini Ishaq binti Ali, sini Abu bin Abdul. So bila buka buku surat dia carry sama. Ini Ali, kita tengok pada 001, 002 kita follow kod yang tadi. Okay, saya nak explain cara nak isi dia. Yang pertama ni pengenalan dia, masukkan nombor IC. Yang ni isikan balik nama. So kadang-kadang ada orang yang tanya, kenapa dekat depan tulis nama, belakang ni betul lagi. Yang kat depan tu respondent, maksudnya siapa yang menjawab, on behalf. Jadi yang ni ketua isi rumah lah. Isteri adalah isteri, suami, ketua isi rumah. KIR ni maksudnya ketua isi rumah. Ishaq ni anak KIR yang belum berkahwin. Dia lahir pada 2001 lah, dia belum kahwin lagi. Yang ini adalah bapa kepada ketua isi rumah, itu Abu bin Abdul. Okey, ini jantina lah. Kemudian yang ini tarikh lahir, berkahwin, umur berkahwin umur berapa. Ini saya nak mention yang saya bagi dalam grup WhatsApp tu, apakah kumpulan etnik. Dia suruh masukkan kod kan. Macam kita, saya dah bagi buku kod tu, boleh refer lah buku kod tu. Dia memang tulis soalan E8 kod dia apa. Tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam soft copy tu. Sekiranya a little bit confusing, tuan-tuan boleh gunakan pensel dululah. Contoh tak berapa pasti kod dia, mungkin tulis dulu kat atas ni 3190. Tulis dulu dengan pensel, sebab saya akan semak balik borang ni setelah dikutip. Okey, contoh kalau apa-apa soalan lah yang kalau agak mengelirukan, tuliskan dengan pensel dulu. Okey, yang ni agama. E9, kita pergi kepada seterusnya. E10, di manakah tempat lahir. Jadi Malaysia tempat lahir kita, lepas tu negeri. Tulis. Kalau kod tak berapa pasti, tulis dengan pensel dulu. Apa-apa yang tak pasti, tulis dengan pensel dulu. Kod ni tengok dalam buku kod. Yang ni apakah warga negara? Ya. Okey, ni kalau yang bukan warga negara lah. Jadi bila warga negara, dia cakap terus proceed to E12. Terus kepada soalan E12. Okey, terus kepada E12. Di manakah tempat tinggal biasa anda? Okey, kalau tempat biasanya maksudnya kita biasa tinggal kat mana. So alamat seperti ruang ambil lah. Macam saya memang tak ada tempat lain dah, saya memang duduk kat sini je. So kat ni lah alamat dia. Itu maksud dia, alamat seperti di bahagian B. Di manakah tempat tinggal biasa anda 5 tahun yang lepas? Di bahagian B juga. Okey. Kemudian soalan ni dijawab oleh ahli isi rumah berumur 3 tahun dan lebih. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang masih kecil, contohnya 2 tahun, dia tak perlu isilah soalan ni. Macam yang ni saya isi kolom untuk yang Ali, dia ketua isi rumah, dia lahir tahun 80. Jadi kena isilah, membaca boleh, ia telah tamat pelajaran,
Ini dia nak, pernahkah anda bersekolah? Okey, macam Ali ni umur dah 80. Lahir tahun 1980, maksudnya dah lama habis lah. Dah habis belajar. Lepas tu dia minta terus ke soalan I15. 15, apakah peringkat pendidikan? Okey, jadi Ali ni ada master. Jadi pendidikan tertiary dia. Macam mana saya tulis 702 ni? Sebab dia cakap sila masukkan kod berdasarkan buku kod. Okey, sekiranya 702 ni maksudnya bidang pengajian dia. Maksudnya master kan banyak bidang. Mungkin master dalam sastra, mungkin master dalam sains, mungkin master dalam engineering. Jadi 702 ni master dalam statistik. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak pasti, boleh tandakan dulu. Tanda je X. Tulis kat tepi ni master dalam kejuruteraan awam. Contohnya, tulis dulu kat sini. Gunakan pensel. Maksudnya nanti saya boleh cek balik lah dengan kod dia tu. Itu maksud saya. Kalau ada soalan yang mengelirukan, tanda je dulu. Okey, yang ini apakah CJ tertinggi yang diperolehi anda? Maksudnya kalau ada master tadi, CJ dia sini lah. Dia ada ijazah sarjana. Kod 767 pun sama. Yang ni refer dalam buku kod. Tengok soalan untuk I16 dalam buku kod, dia akan senaraikan kod untuk soalan I16. Sama juga dengan tadi, kalau kurang pasti tuliskan dulu dekat kertas ini. Dari mana dapat CJ? Universiti awam ke, swasta ke, luar negara. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. I18, bidang pekerjaan sekarang. Kerja dalam bidang apa? Macam Ali ni kerja dalam bidang sains. 462 ni kod dia juga I18. So boleh tengok jenis kerja tu dalam buku kod. Sekiranya tak pasti, maksudnya kalau tengok buku kod tu pun agak pening, tuan-tuan dan puan-puan tulis je nama kerja apa. Contoh kerja perangkawan lah. Kerja perangkawan. Nanti saya akan semak balik lah dalam buku kod berapa, saya akan tuliskan dalam ni, dalam kotak ni. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan tanda dekat kotak ni, supaya saya tahu pilihan jawapan dekat sini, dan saya boleh cari dalam kod balik lah, kod mana yang betul dia tu.